Right. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar tak suara saya? Salam cikgu. Salam Dengar? sejahtera cikgu. Okay, sekejap. Saya nak cari earphone. Earphone. Okay. Right, sorry saya tertinggal ni lah. Saya tertinggal earphone. Sekejap. Okay, now. Bismillah. Okay, dengar tak suara saya? Saya cakap kuat-kuat ni. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okay, saya jerit ni. Okay, now so hari ni kita nak masuk 3.2. Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Saya rasa sampai sebelah ni dengar suara saya. Okay, now kita nak belajar dalam 3.2 ni adalah organ pengambilan air dan garam mineral. So, berdasarkan gambar yang saya tunjuk ni pokok yang saya tunjuk. Mana satukah? Apakah organ pengambilan air dan garam mineral? Apakah organ pengambilan air dan garam mineral? Akar. Yes, akar. So you guys boleh nampak akar tak? Mana dia punya mic? Okay. Nampak akar? Okay. Nampak. Okay. So sekarang kita nak pecahkan akar ni, kita pecahkan kepada dua. Kita ada bahagian luar dan kita ada bahagian dalam. Okay. Now, bahagian luar saya potong tau. Sekejap ya. Okay. Now, ini adalah bahagian luar je. Saya tengah cari mic. Okay. Okay. Now, ini adalah bahagian batang. Saya putus. Okay. Saya potong bahagian akar. Now, bahagian yang paling atas ni, yang menghubungkan dengan batang, this one kita panggil adalah sebagai pangkal akar. Pangkal akar ni yang menghubungkan dengan pangkal batang pokok. So far okey tak? Okey tak? Okay. Bahagian luar saya cerita paling atas tau. Ini adalah kita panggil dia sebagai pangkal akar. Kemudian kita ada yang halus-halus ni. Actually awak teka, yang halus-halus ni apa sebenarnya? Yang halus-halus ni apa sebenarnya? Rambut akar. Yes, ini adalah rambut akar. Kemudian akar ni ada paling hujung sekali. Ini saya tak nampak lagi jidal dia mana ni. Paling hujung tu kita panggil dia adalah sebagai jidal. Jidal ni adalah root cap. In English we call as root cap. So we have the root cap. Okay, so saya ulang lagi sekali. Dari atas kita ada pangkal, kita ada rambut, and then kita ada jidal akar. Okay, question daripada buku teks awak ada muka surat 66. Okay, rambut akar ni sebenarnya asalnya dari mana? Rambut akar ni asalnya dari mana? Epidermis akar. Yes, so sebenarnya rambut akar ni berasal dari sel epidermis yang beradaptasi, yang berubah menjadi rambut akar. So far, are you okay? Is it okay for you? Okay. Alhamdulillah. So kita nak proceed. Kita nak tengok apa isi ada dalam ni. Okay. Mana kamera? I don't know lah which one. Okay, kita nak tengok apa isi ada dalam tu. Okay. So sekarang kita nak tengok apa isi dalam tu. So saya nak tunjuk something kat awak. Okay. Right, saya tunjuk nota. Okay, tu intro. Awak adalah sangat beruntung sebenarnya. Dalam hati saya kesian dengan kelas UPSI semalam. Sebab tajuk ni berpeluh sikit. And then diorang belajar dulu dengan saya. So basically ada baik dan buruk. Buruknya satu, dia nampak saya punya struggle. Baiknya satu, sebab saya tahu saya struggle semalam. Dan saya tahu macam mana saya nak improve lebih baik. So basically insyaAllah saya ajar kelas awak ni adalah lebih bagus sikit berbanding semalam. So semalam tu saya nak bayangkan itu macam saya punya ni lah.
Kejap Sekejap. Dekat postcard. Saya letak dekat pondok jaga. Kalau awak tak jumpa saya balik Alright. Okay. Now, kita tengok dekat sini. Disebabkan tajuk ni semalam pening, saya siapkan buat nota yang ini. Yang ni tak ada dalam korang punya ni tau. Tak ada dalam korang punya nota yang saya bagi. So this one, ini adalah kejawab. Awak kena salin nota yang ini. Sebab yang ini saya tak sempat nak sediakan untuk awak. Okay. Now, so awak tengok kat sini. Tadi kita dah tengok bahagian luar. Bahagian luar kita ada pangkal akar. First adalah pangkal akar. Kemudian kita ada pangkal akar. Change the layout. Tiles. Okay. Right. Okay. So kita ada rambut akar. Dan kita ada jidal akar. So tadi kita kata pangkal tu tadi yang bersambung dengan pangkal batang. Lepas tu rambut akar ni beradaptasi dengan sel epidermis. Tadi awak nampak rambut tu ada banyak kan? So apa-apa yang awak nampak dia banyak, itu adalah untuk menambah luas permukaan untuk penyerapan air. Okay. Now, kemudian jidal akar. Jidal akar adalah bahagian paling hujung. So fungsinya apa? Untuk melindungi akar, melindungi akar daripada kerosakan. So basically nak bayangkan, this is root cap. Dia nak tembus tanah. Bila dia nak tembus tanah, so fungsi jidal akar atau root cap ni, ini adalah jidal. Dia adalah untuk melindungi akar. Sebab tu in English we call as cap. Sebab cap ni adalah sebagai pelindung untuk melindungi akar. Now, so sekarang kita nak masuk yang paling berpeluh. Now, yang ini saya susun adalah mengikut dia punya paling luar ke dalam, paling luar ke arah dalam. Maksudnya daripada arah luar ke arah dalam. So yang paling luar sekali adalah epidermis. Paling dalam sekali adalah silinder vaskular. Silinder vaskular, awak nampak saja perkataan vaskular, dia mesti terdiri daripada tisu xylem dan juga tisu phloem. Okay. So far, are you okay? Is it okay for you? Okay ke tak? Okay. Alright. So saya Okay, teruskan. cikgu. Alhamdulillah. Now, so ini tadi kita dah potong bahagian akar. So akar ni kita dah cakap bahagian paling luas sekali ni. Ini pertama adalah pangkal akar bersambung dengan pangkal batang. Kemudian kita ada rambut akar. And then ketiga kita ada jidal. Ni saya dah cantikkan sikit nota. Ni saya dah upgrade sikit. Nah, so kita potong bahagian dalam. Ini adalah keratan rentas untuk akar. Ini adalah keratan rentas akar. So kita mula dengan paling luar sekali. Again, yang paling luar tadi apa? Paling luar sekali apa? What do we have? Yang paling luar sekali apa? Epidermis. Yes, so yang paling luar adalah epidermis. Dalam nota awak, saya termis endodermis dengan silinder vaskular tau. Nah, so epidermis di sini, dia kalau awak nampak, kat sini actually awak tak nampak pun. So epidermis ni dia tersusun rapat dan dia punya dinding sel adalah nipis. Keyword dia pertama, keyword dia yang paling penting adalah telap air. What do you understand about the meaning by telap? Apakah itu telap? Kalis ke? Kalau salah. Ke Lawan kepada kalis. masuk. Serap air. Macam kalau telap macam kain buruk. Kain buruk adalah telap. So kalau awak nak lap anything, korang nak cari benda yang telap. So dia telap air. Telap air ni maksudnya 100%, 100% boleh bagi air meresap. Air meresap. 100% air boleh meresap. Okay. Now ditambah sel akar rambut ni, sel rambut untuk akar tak ada. Kejap.
Sekejap tau, sorry. Sorry, saya ada kelas. Tak apa. Alright, okay. Now, okay, saya lagi sekali tau. So, paling luar adalah epidermis. So, keyword untuk epidermis, okay, awak pegang keyword tau. Epidermis untuk keyword adalah untuk penyerapan air. So, kalau dia nak menyerap air, dia mesti ada ciri-ciri yang membolehkan air senang masuk. So, ciri dia mesti telap. Ciri dia lain, dinding dia adalah nipis. Ciri lagi satu, dia tiada cuticle. So, kalaulah soalan tanya, apakah ciri-ciri yang membolehkan epidermis ini boleh menyerap air? So, cirinya ada 3. Telap, dinding nipis dan juga tiada cuticle. So far, are you okay? Sama. Yes, okay. Okay. Laju. Okay. Tak apa. Laju ke? Laju tak saya? Tak. Lepas epidermis ada apa? Lepas epidermis ada apa? Ini epidermis. Cortex. Yes, kita ada cortex. So cortex ni adalah nombor 2. So berdasarkan apa yang awak nampak. Ini tadi kita kata dia tersusun rapat. Tapi kalau untuk cortex dia tersusun macam mana? Longgar. Yes. So cortex ni dia tersusun longgar. Okey. Dan sama juga dia dinding dia nipis. So cortex ni satu ciri dia macam mana air boleh meresap masuk untuk membolehkan pergerakan air, dia punya dinding adalah nipis. So keyword di sini satu. Kenapakah ia perlu tersusun longgar? Mengapakah ia perlu tersusun longgar? Untuk memudahkan pertukaran gas. Yes. Untuk memudahkan pertukaran gas. Okay. So gas oksigen boleh masuk. Okay. Now sebahagian besar, ada satu term yang menarik. Sebahagian besar daripada cortex ni adalah terdiri daripada sel parenchyma. Is it okay for you? Boleh saya teruskan? Okay, boleh. 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 Okay, lepas cortex kita masuk lagi dalam. Yang ini semalam saya berpeluh. Paling dalam sekali kita ke dalam ni, ini adalah endodermis. Saya pakai color lain. Ni. Endodermis ni bukan 2 lapisan tau. Gambar ni macam tricky sikit. Endodermis ni dia hanya setebal satu sel saja. This part is endodermis. Sebab tu saya color. Ini endodermis. Okay, so saya lambat. Color macam ni. Tak penyabar, nampak tak? Okay, so now. So kita nampak dekat sini. Endodermis ni sebenarnya dia apa? Dia adalah macam divider. Divider untuk apa? Dia adalah divider pemisah antara cortex dengan silinder vaskular. Nampak tak? Dia macam gelang kan? So dia divider. So dia divider untuk cortex dan silinder vaskular. Dan satu lagi, kalaulah nampak daripada susunannya. Susunan endodermis ni macam mana? Endo. Rapat. Rapat. And then setebal? Satu sel. Yes, tebal satu sel. Yang ni semalam saya sangkut kat sini. Sampai sekarang saya tak cari lagi. Apakah fungsi jalur Casparian ni? Nah, dia adalah setebal satu sel. Okay. Dan dia punya lignin. Lignin ni adalah something yang keras tau. So lignin ni dia akan membentuk satu bentuk yang lain. Dia membentuk jalur. We call as jalur Casparian. Yang ni nanti saya tolong carikan. Malam tadi saya ingat. Lepas tu saya dah penat. Saya lupa nak Google. Cuma saya boleh kata endodermis ni boleh membentuk menjadi Casparian strip atau jalur Casparian. Jalur Casparian. So endodermis ya akan menjadi jalur Casparian. Dan satu lagi, ada satu ciri endodermis ni, ia membenarkan hanya air dan garam mineral masuk saja. So senang kata, bila sampai ke arah ni, yang boleh masuk ke arah ni hanya
H2O dan juga mineral sahaja. So dia macam tapis, siapa yang masuk. So dia bagi masuk, endodermis ni hanya bagi masuk H2O dan mineral sahaja lalu. Okey, kemudian kita tengok paling dalam sekali. So paling dalam ni apa sebenarnya? Yang paling dalam, paling teras, paling core sekali. Cylinder vascular. Yes, Cylinder cylinder vascular. vascular. So cylinder vascular ni adalah yang paling dalam. So cylinder vascular dia terdiri daripada yang paling luar ni namanya adalah pericycle. So saya tukar colour tau. Saya nak pakai colour apa? Ni lah cantik. Cyan. Okey, ini adalah pericycle. Okey. Saya susun daripada yang paling luar tau. Ini adalah pericycle. So pericycle, lepas tu kita ada phloem. Phloem yang ini. So pertama pericycle, kedua phloem, paling tengah sekali adalah xylem. So saya susun ikut susunan. Paling luar pericycle. Kemudian kita ada phloem. Dan ketiga paling dalam kita ada xylem. So far okey tak sampai sini? Laju sangat tak saya? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. So kita teruskan. So dia terdiri daripada pericycle, xylem primer dan juga phloem primer. Now pericycle ni apa? Pericycle ini ia terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Dan satu lagi semalam yang saya terlupa untuk budak 5 opsi. Tisu xylem dengan phloem ni dia membentuk corak bintang. Sebab tu kita panggil dia sebagai silinder. So dekat sini you guys tak nampak. Kalau lah ada satu aktiviti like this one. Okay. Yang ini adalah slide yang sepatutnya kita buat. So kononnya saya terus je pakai yang ini. So daripada slide di sini, kalau lah awak boleh nampak slide di sini. Okay, ini adalah akar monokot, ini adalah akar udikot. Korang ingat tak apakah contoh tumbuhan monokot? Apakah contoh tumbuhan monokot yang korang tahu? Padi. Alhamdulillah. Okay, padi. Semalam diorang suka jagung. Okay, jagung. Okay, let's say kalau untuk udikot, apakah tumbuhan udikot yang korang tahu? Durian. Oh, sama semalam pun durian. Okay, lagi satu? Rambutan. Sama, rambutan. Korang tak suka langsat ke rambutan? No, okay. Kau tak suka tak terfikir. Rambut pula, rambutan. Okay, so kita nak tengok dekat sini, laser daripada sini. Oh, ni semalam yang saya sangkut. Astaghfirullahalazim. Okay, now daripada sini, kalau awak tengok apakah persamaan antara akar monokot dan juga akar udikot? Apakah persamaannya? Apakah persamaannya? Okay, phloem ada tak phloem? Ada. Phloem ada tak? Phloem ada. Lepas tu xylem ada tak? Ada. Xylem ada. Okey, ni xylem ada. Lepas tu kita tengok dekat sini, epidermis ada tak epidermis? Ada. Okay, epidermis ni sel akar ni, sel rambut ni adalah asal daripada epidermis. Oh. So maksudnya dia tak ada sel rambut, epidermis. So maksudnya dekat sini, epidermis dia tak jadi rambut kan? Betul tak? Sel epidermisnya tak jadi rambut akar. Lepas tu, ada tak cortex? Ada. Tak? Dulu ada cortex, ini pun ada cortex. So dia ada sel parenchyma. Kalau cortex, sel parenchyma dengan endodermis. Endodermis ada tak endodermis? Ada. Endodermis ada. Sel parenchyma tak ada. So kita conteng yang tak ada di sini. Daripada gambar ni yang kita nampak sel parenchyma tak ada. Okay, sel parenchyma ni tak ada. Lagi apa yang tak ada tadi kita nampak? Cortex tak ada kan? Cortex ada. Cortex Cortex ada. ada. Cambium. Cambium. Oh, cambium. Okay. Cambium tak ada. Lepas tu dia tak ada sel akar. Rambut akar pun tak ada. So rambut akar. Rambut akar. So kesimpulannya daripada gambar yang ini, okey,
Tiada rambut akar, sel parenkima, dan juga tiada kambium. Right. Okay. Now, Alhamdulillah. Okay. Now, keyword dia. Kalaulah, kambium tiada kan? Kalaulah awak tengok dekat sini, ia ada kambium. Okay. Mana satukah yang boleh menjalani pertumbuhan sekunder? Mana satukah yang boleh melakukan pertumbuhan sekunder? Akar Unicode ke akar monocode? Unicode. Yes. So disebabkan dia ada kambium, ni ada kambium, dia boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Kalau yang ini dia tiada pertumbuhan sekunder sebab tiada kambium. Okay. Now, tetapi awak tengok bentuk dia. Tadi kan kita kata kalau dekat akar dia akan membentuk bintang. Betul tak bintang? Bintang, betul tak? Bintang, corak bintang. So, antara akar monokot dengan akar Unicode, yang mana satukah dia punya tisu vaskular dia membentuk bintang, Unicode. Unicode, ni bintang. Kalau you guys tak boleh nampak, saya lukis ni. Ini adalah bintang. Acah-acah ni macam kita nampak macam T kan? Macam cross punya ni kan? Tapi sebenarnya ini kita kata dia sebagai bintang. So tisu vaskular dalam Unicode membentuk corak bintang. So kesimpulannya daripada slide yang kita nak buat ni, acah-acah kita bayangkan kita buat, kita nak kata kedua-dua antara akar monokot dan juga akar Unicode, kedua-duanya mempunyai xylem dan juga phloem. Sama juga ada xylem dan juga phloem. Tetapi dalam akar Unicode, tisu vaskularnya, xylem dan phloemnya membentuk corak apa? Bintang. Okey. So kalau awak nampak dekat padi jagung ni, ada tak corak bintang? Tak ada. So kita nak cakap apa? Ada corak tak? Tak ada. So kita nak kata dia bersepah. Ada tak perkataan bersepah? Macam tak cantik juga perkataan bersepah ni. Berterabur. Sekejap, berselang-seli. Sekejap saya baca. Akar Unicode mengalami pertumbuhan sekunder. Tidak sekata. Sekejap saya. Kan? Saya tulis ini tidak sekata lah. Berterabur tu macam tak cantik lah. Tidak sekata. Saya nak cakap scattered. In English we call as scattered. Berterabur. Tapi saya rasa berterabur tu bukan bahasa yang cantik lah. Nak bersepah. Bersepah lagi lah tak cantik. Tak tersusun. Tidak tersusun. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih Farah. Okey. Tidak tersusun. Ya Allah. Tiba-tiba pula perkataan tu tak keluar daripada kepala saya. Macam mana? Okay. Now, so. Alright. So, soalan nombor 1. Uish, saya dah terror sikit mana semalam. Alhamdulillah. Now, nyatakan tisu-tisu yang membentuk akar. Okay. Tisu-tisu yang membentuk akar which is yang dalam tau. Okay. Bahagian dalam. So, apakah bahagian dalam tadi? Kita ada 4. Kita start daripada perkataan daripada paling luar sekali. So what do we have? Paling luar sekali. Epidermis. Alhamdulillah, epidermis. And then what do we have? Cortex. Endodermis. Endodermis. Linovascular. Yes. Linovascular. Vaskular. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau ada bila pusat masa saya nak ajar mesti macam ni.
Now, terangkan adaptasi tisu-tisu epidermis akar untuk menjalankan fungsinya dalam penyerapan air. Ini adalah kita nak cerita pasal yang paling luar tu tadi, yang pada struktur luar. Okay, so saya, okay, kita nak siapa? Farah, disebabkan tadi awak tolong saya. Farah, awak teringin tak dengan suara siapa Farah? Untuk jawapan yang nombor 2 Farah. Awak teringin suara siapa? Ambil Arina. Ha? Arina. Adlin. Ha? Aina ke? Arina. Arina. Ya. Okay, Arina. So, apa jawapannya? Sel epidermis tersusun rapat. Okay. Tersusun rapat tetapi belum menjawab soalan. Dia kata untuk penyerapan air. Sel epidermis tersusun rapat. Tapi ini macam siapakah nama awak? Umur saya 17 tahun. Dia betul tapi tak menjawab soalan kan? Soalan dia dekat sini. Oh my god, what have I done? Soalan nombor 1. Okay, saya ulangi sekali tau. Ni tadi adalah yang untuk akar epidermis. Ini adalah cortex. Endodermis. And then kita adalah silinder vaskular. Silinder vaskular. Okay, awak tengok kat bahagian epidermis, vaskular. Dekat epidermis tu dia ada apa? Epidermis, satu ciri epidermis tadi. Ada satu ciri epidermis. Apakah ciri epidermis tadi? Dinding sel yang nipis. Dalam air. Yes, very good. So, satu, tadi ada yang cakap dengan saya. Dinding sel nipis. Sel nipis. Dan juga satu tadi saya kata telap Air. air. So, bila dia nipis dan telap air. Okay. So, dan satu lagi. Dia ada satu lagi yang sel-sel rambut. Mempunyai sel rambut. Mempunyai sel rambut. Yang apa? Yang ada cuticle atau tiada cuticle. Dan mempunyai Tiada kutikel. yes, mempunyai sel rambut yang tiada cuticle. So ini dan satu lagi sel rambut dia ada apa? Saya lupa nak cakap tadi. Sel rambut tu ada satu tempat yang boleh yes, so apa kita boleh cakap dengan vacuole dia? Dan mempunyai Dia besar. mempunyai vacuole yang besar. So apa bestnya dia ada ni semua? Simpan bestnya air dia dan barang mineral. yes, dia boleh simpan air. So dia boleh menyerap air dengan efisien dan juga boleh simpan air. Yang ini kalau vacuole ni untuk simpan air. Kalau dinding sel nipis, telap, mempunyai sel rambut ni, ia memudahkan pergerakan air. Yang ni penerangannya adalah untuk memudahkan pergerakan air. Alright, so soalan nombor 3. Wow, soalan nombor 3 ni yang saya sangkut tak semalam. Okay, now soalan nombor 3 ni dia kata macam ni. Okay, soalan nombor 3. Ini adalah soalan hebat. Bandingkan akar monokot dan akar udikot dari tisu cortex. Okay, tisu endodermis dan juga jalur Caspian. Casparian. Saya ingat Prince Caspian je. Okay. Now, okay. So, di sini jawapannya adalah okay. Tadi soalannya dia kata ada tisu endodermis, tisu cortex. Okay. Dua-dua ada cortex kan? Tengok dari sini tau. Okay, dia cakap cortex. Soalan dia tanya endodermis kan? So, ini ada endodermis. Ini ada endodermis. Okay, so dia tanya endodermis. Jalur Casparian, tisu cortex dan juga tisu endodermis. So, dia tanya dekat sini. Okay. Tisu cortex ni letaknya kat mana? Dia suruh awak terangkan berdasarkan daripada gambar ni. Tisu cortex ni letaknya kat mana? Antara epidermis vaskular. Okay. Tisu cortex, saya ambil jawapan awak. Antara tisu cortex sebab mana satu? Antara epidermis kan?
Okay, now saya bagi awak cara nak ingat. Lapisan dalam kita ada E, K, E, and then S. EKS. So kita ada epidermis, cortex, endo dan juga silinder vaskular. So sekarang dia tanya mana letaknya cortex. So cortex letaknya kat mana? Antara apa? Epidermis dengan endodermis. Yes, very good. Antara epidermis Salah aku. dan endodermis, betul lah kan? Antara epidermis dan juga endodermis. Okay, soalan nombor 1 dia dah jawab macam tu, dia suruh bandingkan. So kedua-duanya sama tak? Cortex dia kat sini. Sini epidermis. Lepas tu dia ada endodermis. Betul tak daripada gambar ni awak tengok. Tisu cortex dia memang terletak antara epidermis dengan endodermis. Dua-dua sama tak? Ini epidermis. Saya colourkan untuk awak Ini epidermis, E, epidermis. Yang ini adalah E, endodermis. Yang ini adalah K, cortex. So ini betul. So kita tengok pula yang monokot. Monokot paling luar, yes, tetap E, epidermis. Lepas tu tengah dia ada K, cortex. Lepas tu dia ada endodermis dalam. So awak rasa dua-dua sama tak macam tu? Dua-dua sama tak macam tu? Dua-dua sama tak? Letaknya tisu cortex tu antara epidermis dengan endodermis. Sama tak? Sama tak? Sama. So kedua-dua tumbuhan, kedua-dua tumbuhan tisu cortexnya terletak antara epidermis dan endodermis. Correct? Okay, ni betul. Now, soalan nombor 2 dia. Dia cakap adalah endodermis dan jalur Casparian. Okay. Jalur Casparian ni terbentuk daripada tisu mana satu? Cuba tengok nota tadi. Casparian tu terbentuk daripada tisu mana? Epidermis ke, cortex ke, endodermis atau silinder? Endodermis. Yeah, dia adalah terdiri daripada tisu endodermis. Okay, this one. Ramai fan saya hari ni. Sabar Okay. Okay, kejap. Now, saya nak baca dah lah tajuk susah berpeluh sekali, ramai orang depan saya macam berhati ni. Berpeluh saya. Okay, kejap bla bla bla. Okay, now yang ni adalah jawapan dia. Semua, yang ni saya dah cantik sikit tau. Saya dah boleh buat ni. Semua endodermis, tumbuhan monokot, semua monokot. Ni monokot tau, monokot. Membentuk jalur JC tau saya buat. Jalur Caspian. Tetapi tidak semua tumbuhan eudicot endodermisnya membentuk jalur Casparian. So far can you understand? Yes. Okay. Yes. Alright. So kita ulang lagi sekali. Okay, apakah persamaan antara tumbuhan monokot dan juga tumbuhan eudicot? Kedudukan korteks dia sama tak? Sama. So kedudukan korteks dia antara apa dengan apa? Epidermis dengan endodermis. Alhamdulillah. So kedudukannya antara epidermis dan endodermis. Okay, so sekarang endodermis. Antara endodermis yang manakah yang boleh membentuk jalur Casparian? Monokot. Yes, monokot. Kalau eudicot boleh tak? Tak semua. Yes, alhamdulillah.
Tak semua. So, sel akar boleh dipecahkan, akar boleh dipecahkan kepada berapa bahagian? Akar boleh dipecahkan kepada berapa Lima. bahagian? 4. Okey, akar kita pecahkan dulu kepada berapa dua bahagian? Akar kita pecahkan kepada bahagian mana? Bahagian dalam dulu. Yes, alhamdulillah. Kita pecahkan akar. Tengok sini Akar. Kita pecahkan dia adalah bahagian luar. Tak ada gambar luar dan juga dalam. Okey, luar. Apa bahagian luar tu? Luar ada 3 bahagian. Apa dia luar? Pangkal. Pangkal. Very good. Rambut. Rambut. Jedal. Okey, bahagian dalam? Epidermis. 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 Cortex. Okey, cortex. Endodermis. Endodermis. Silinder vaskular. Yes, endodermis dan juga silinder vaskular. Nah, antara yang ini mana satukah yang boleh membentuk jalur Casparian? Endodermis. Epidermis. Alhamdulillah, yang ini boleh membentuk jalur Casparian. Okay. Now, antara yang ini, last sekali. Mana satukah yang terdiri daripada sel parenkima? Cortex. Alhamdulillah. So ini adalah terdiri daripada tisu parenkima. Okey, silinder vaskular terdiri daripada 3 bahagian paling utama. Apakah dia? Paling Perisical. luas. Yes, alhamdulillah perisical. Perisical. Lagi? Xylem. Tak ada flower. Paling dalam sekali. Xylem. Ya, kita ada xylem. Okey, so antara yang ini semua. Saya bagi ada, okey. Saya kata tumbuhan ini boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Berdasarkan gambar yang saya tulis ni, pertumbuhan ini boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Kenapa saya cakap pertumbuhan ini boleh menjalani pertumbuhan sekunder? Apakah bukti yang akan? Alhamdulillah. So, dia ada cambium vascular. So, once awak nampak saja cambium vascular, so basically tumbuhan ini boleh menjalani pertumbuhan sekunder. So, boleh tak saya berhenti sampai di sini? Sebab ramai orang dah depan saya ni. Saya dah nervous dah ni. Boleh. Sekejap. Dia orang nak ni. Sekejap. Sekejap, sabar. Gayung ni. Pandai gayung? Siapa tu? Bye. Bye. Okay, so. Alright, so itu saja untuk hari ni. Dia orang sabar. Dia orang. Okay. Dah belum? Dah everybody? Dah kejap. Nanti awak Okay, so itu sahaja. Homework awak tulis nota dalam Telegram dan juga soalan tadi. Saya sengaja dia ada MCQ sebenarnya. Saya nak masuk di point je. Saya rasa tak tepat pun. Bagi korang bertenang fahamkan struktur akar kot saya rasa. Saya rasa hari ni pun is too much kot. Is it? Okay tak? Okay tak ke? Okay. So, saya nak habiskan sampai kat sini. Boleh? Boleh. Alright, so do you have any question? Girl? Ada soalan tak? Tak ada. So sorry tau girl, saya sekejap je.